Jadi tuan-tuan, jangan kita kelang kabut sangat. Benda sunat-sunat ni kita kena tengok situasi keadaan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang Abu Hurairah sebut. Pertama solat tarawih, kedua solat duha, ketiga puasa sunat 3 hari sebulan. Yang lebih tepatnya hari putih lah. Itu yang pernah Rasulullah SAW pesan pada Abu Hurairah, dan sebenarnya sekaligus kepada kita jugalah. Namun ketiga-tiga pesanan itu hukumnya adalah sunat. Jadi sunat ni bergantung pada kemampuan kita masing-masing. Dia bukan satu tuntutan yang wajib. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra, fa'autiru ya ahlal Quran." Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir, yakni ganjil. Allah itu esa, tunggal, satu, tidak berbilang, maknanya ganjil lah. Dan Allah Ta'ala sukakan jumlah-jumlah yang ganjil. Allah suka jumlah yang ganjil. Maka kata Nabi, lazimkanlah solat witir, wahai ahli Quran. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala ni sifat dia witrun, ganjil, esa, satu, tunggal, tidak berbilang-bilang. So itu kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala buat di dunia ni, banyak yang jumlahnya ganjil. Penciptaan langit dan bumi pun Allah ambil angka yang ke-7. Maknanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian Allah buat 7 lapis syurga, 7 tingkat syurga, maknanya 7 jenis syurga dan 7 jenis api neraka. Itu contohlah. Dia ganjil ni tak kira lah apa nombor pun kan, asalkan nombor tu adalah nombor yang ganjil. Jadi dalam hadis itu Nabi kata, lazimilah solat witir, wahai ahli Quran. Siapa dia ahli Quran itu? Disebut di sini setiap Muslim dihitung dari ahli Quran, kerana ia telah beriman dengan Quran serta dituntut mematuhi perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua yang menonton ni adalah ahli Quran. Orang Islam tu dianggap sebagai ahlul Quran, orang yang beriman dengan Quran, orang yang percaya dengan Quran, orang yang yakin dengan Al-Quran. Sebab itu Quran ini, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena jadikan sahabat baik kita sampai kita mati. Sebabnya kalau kita tengok sahabat kita di dunia ni kita banyak sahabat baik, kita banyak geng, banyak kawan-kawan, banyak rakan. Sahabat baik kita ni, tuan-tuan, dia baik dengan kita bila atas dunia lah. Sebaik-baik sahabat kita ni pun ada satu hari besok kadang-kadang berlaku kita tersilap lah kot kan, apa orang kata, sisir faham ke apa, dah tak jadi sahabat baik, dah bermasam muka dah. Dan sebaik-baik sahabat baik kita ni, pada hari kita meninggal tu, dia paling tinggi lah, atas kubur je lah. Dia tak masuk sekali dengan kita. Mungkin dia masuk pun untuk hulurkan jenazah, sambut kita kat bawah tu, tolong letak elok-elok, tutup balik, dia pun kambur-kambur, tahlil, talqin balik. Itu paling tinggi sahabat baik kita lah. Dia takkan teman sampai ke kubur. Duduk sekali dengan kita tak ada, kecuali kalau mati sekali Tapi kata ulama, Quran ni dia akan temankan kita dalam kubur. Sebab itu tidak akan rugi orang yang bertemankan Quran semasa hidup. Yang menjadikan Quran itu kawan baik dia masa dia hidup.
konsep dia tidak akan rugi. Tak rugi tuan. Kita baca Quran, kita mendalami Quran, kita belajar Quran, kita hafal Quran. Ini benda-benda yang tidak akan merugikan perjalanan hidup kita, insya-Allah. Sebab itu orang Islam digelar sebagai Ahlul Quran. Baik, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, al-witru haqq faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, maka barang siapa yang tidak solat witir, dia bukan dari golongan kami. Jadi tuan-tuan, kita kena usahakan diri kita sekurang-kurangnya dalam hidup ni pernah lah solat witir kan. Tapi insya-Allah lah, saya yakin kita pernah buat, terutama masa Ramadan kan. Sebab itu ulama kembarkan witir tu dalam Ramadan tu supaya ramai orang boleh buat. Cuma jangan kita salah faham tadi tu kan. Witir je mesti lepas tarawih bulan Ramadan, bukan. Dan mesti bulan Ramadan, bulan lain tak ada witir, bukan. Dikembarkan bulan Ramadan tu supaya ambil manfaat. Berbetulan malam-malam tarawih ni ramai orang, ramai jamaah yang datang surau masjid, jadi kita tompang benda tu, kita buat sekali supaya tak adalah langsung tak buat. At leastnya setiap tahun tu ada kita buat solat-solat witir yang berkenaan, insya-Allah. Baik, banyaknya jumlah rakaat solat witir itu adalah 11 rakaat. Ini ulama banyak sebut maksimum. Maksimum maksud dia paling banyak kita boleh solat witir satu malam adalah 11 rakaat. Minimum 1. Standard 3. Kalau saya buat 3 ustaz, okey, tak ada masalah. Saya datang hari malas ni 1 je, okey, tak ada masalah, boleh. Boleh je tuan. Dia asalkan ganjil lah. So dia kata jumlah solat witir ni maksimum dia 11 rakaat. Dan kemudian sekurang-kurangnya 1 rakaat sahaja. Itu yang syok kita dengar. Biasa yang 1 pun kan. Kadang-kadang malam-malam ni kalut-kalut 1 je. Dan yang mana tidak wajar kita melalaikannya atau meninggalkannya lah. Dan tidak ada kesalahan jika dibuat dengan 3 rakaat sahaja. 3 rakaat pun okey. Tak, 3 rakaat pun cantik lah, macam biasa kita buat Ramadan. Baik, orang yang menjadikan solat witirnya 3 rakaat, sunat ia membaca sesudah Fatihah rakaat pertama Suratul A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, macam tu imam biasa buat lah malam tarawih tu. Kemudian rakaat kedua dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu bagi salam kan, macam biasa 2 rakaat, naik 1 lagi. Kemudian rakaat ketiga pula dia baca 3 qul. Kalau bahasa kita 3 qul lah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik, biasa orang bertanya juga, 3 rakaat ni ustaz, 2 salam ke 1 salam? Majoriti yang kita pergilah, saya kalau tiap malam tarawih ni, malam-malam tu semua surau lain-lain saya pergi, rata-rata lah. Tapi saya rasa 90% surau masjid Malaysia yang saya pergi ni, malam tarawih tu dia akan buat witir 3 rakaat 2 salam. Maknanya niat pertama saja aku sembahyang witir 2 rakaat kerana Allah. Duduk rakaat kedua bagi salam, naik balik lah. Naik balik, start balik rakaat pertama pula 1 rakaat lagi. Saja aku sembahyang witir
rakaatan, satu rakaat kerana Allah. Maknanya 2-1 lah. Yang baru ni 3 sama, Malaysia dengan Korea. Itu lain. Itu dah macam menang Piala Dunia dah. Walaupun tak layak kan. InsyaAllah ada rezeki ke depan. Jadi tuan-tuan, dia lambat panas kan. 2 game awal bungkus kan. Tapi main ujung-ujung dengan Korea ni lain macam sikit lah. Baik, jadi 2-1 pun boleh. Maknanya 2 rakaat, lepas tu bangun, start balik 1 rakaat yang terakhir, 2-1. Atau 3 rakaat 1 salam, boleh. Dia macam sembahyang maghrib, cuma tak ada tahiyat awal aja, boleh. Sebab itu saya kalau malam-malam tarawih tu, kadang-kadang diorang tolak jadi imam semua kan. Saya tanya dulu, saya tanya dia, Ji, surau ni tarawih, witir dia macam mana? 2 salam ke 1? 3 rakaat straight ke 2-1? Dia kata 2-1 Ustaz. Kita kena tanya tuan, sebab kita nak meraihkan penduduk setempat, anak Korea tu lah. Kan kita pandai-pandai kan, buat straight 3, geng-geng tu terus duduk tahiyat, kita seorang je bangun. Itu satu hal juga. Jadi ustaz, jadi imam ni kena cerdik lah. Kita pergi tempat orang, kita kena raikan, kan? Kena raikan apa yang orang setempat tu buat. Dia, situasi dia tu macam mana, kaedah dia macam mana, kita kena raikan lah. Sebab itu saya akan tanya dulu, berapa salam lah, 2 salam ke 1 salam. Baik, itu soalan yang selalu orang tanya ketika Ramadan lah, bab-bab witir ni. Yang kedua, orang akan tanya, ataupun biasa jamaah, ataupun kalau hari ni macam netizen lah, dia akan tanya, boleh tak Ustaz kita semayang witir tapi baca Fatihah saja, surah tak baca, lepas waladhdallin amin patu rukuk? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Sebab membaca surah dalam solat selepas daripada Fatihah adalah sunat sahaja. Yang rukun dalam solat adalah Fatihah. Lepas daripada waladhdallin amin, tuan-tuan nak baca surah penuh boleh, surah pendek-pendek, surah lazim orang panggil, boleh. Atau tuan-tuan nak baca ayat panjang tapi ambil 2-3 ayat pun boleh. Atau tuan-tuan tak nak baca apa-apa, terus rukuk pun boleh. Ini kita kena beritahu lah, supaya tidak timbul kekeliruan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ada juga kekeliruan yang timbul, apa dia? Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila Nabi kata tidak ada 2 solat witir dalam 1 malam. Ini paling banyak orang tanya tuan. Sebabnya dia semayang tarawih malam tu, lepas tu buat witir sekali. Jadi besok sahur bangkit, puasa tak? Sahur pukul 4:30-5 bangkit. Jadi lepas tu nak semayang tahajud balik ni, nak semayang sunat-sunat lain, nak kena buka balik ke macam mana Ustaz? Nak tutup ke, nak buka ke, apa cerita? Tu yang jadi pening. Dia macam ni tuan-tuan, dia ada pandangan. Kita dah solat witir malam tadi 3. Ini kita imagine Ramadan lah, senang. Lepas tarawih kita pun semayang witir 3 rakaat. Lepas tu mori, lepas tu balik lah, ataupun tadarus, lepas tu kita balik kan. Jadi besok bangkit sahur, kita nak semayang sunat. Kita nak semayang sunat balik. Lepas tu, sebab Nabi dah kata dah, witir ni penutup solat malam kan. Nabi kata solat witir penutup solat malam. Solat sunat tahajud semua tu, penutup dia sebelum subuh tu witir. Itu yang keluar cerita buka tutup tu. Malam tadi dah tutup Ustaz, ni nak buka balik, nak semayang sunat, macam mana nak buat?
dia ada dua pandangan. Banyaklah, tapi yang senang nak kita faham ni dua. Pertama, ada ulama yang mencadangkan, banyak nama lah saya tengok, saya semak banyak pandangan ulama, dia ajar macam ni, tapi ni macam pening sikit lah, tapi tak apa, boleh buat je. Contoh, kita dah semayang malam tadi 3 witir, so kita pun bangunlah subuh tadi nak buat semayang tahajud apa semua ni. So sebelum tahajud tu, ulama kata kita semayang witir 1 rakaat dulu. So 3 yang malam tadi campur baru bangkit subuh, sebelum subuh tadi 1, dia dah jadi 4 kan. Lepas tu kita buatlah semayang sunat pula selepas itu. Kemudian tutup sebelum subuh tu, witir sekali lagi, cukupkan 1 rakaat lagi. So jumlah semuanya 5. Boleh faham yang tu? Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan jangan serius sangat, muka ketat je. Pening pula ustaz. Tak nak pening, ambil nombor 2 je lagi. Nombor 2 lagi senang. Baik, kita dah buat malam tadi 3. Lepas tu kita tidur malam tadi, lepas isyak malam tadi buat 3 ke 1 tak kisahlah, katalah 3. Lepas tu kita tidur, bangun pukul 5 tadi kita nak tahajud. Sebelum tahajud tu settlekan witir 1 dulu, bagi genapkan jumlah yang malam tadi tu, digenapkan balik jadi 4. Mana kita buat 1 sebelum tahajud, so dah campur 3 malam tadi jadi 4 lah. Lepas tu tuan-tuan buatlah apa pun sembahyang sunat yang suka hati tuan-tuan lah, apa-apa ni. Penutup dia, tutup semula dengan witir 1 atau 3 rakaat, ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tambah 1, semayang tuan-tuan tu jadilah 5 rakaat keseluruhannya witir tu. 3 malam tadi, 1 sebelum tahajud, 1 lagi lepas tahajud penutup, so 5 lah. Kalau ujung lepas tahajud tu tuan-tuan tambah 3, jadi semayang tuan-tuan jadi 7 rakaat. Ganjil juga, yang penting jumlahnya ganjil, kata ulama. Itu satu. Yang kedua, yang paling senang, tuan-tuan dah witir dah malam tadi 3, so bangkit tahajud, bangun sahur tu tuan-tuan tahajud ke apa, semayang je lah sampai ke subuh. Tak ada dah tutup-tutup balik, sebab malam tadi dah buat. Dalil dia, satu ketika Nabi pernah witir sebelum tidur malam, Nabi dah buat ganjil dah. Dan bangun sebelum subuh tu Nabi pernah sembahyang sunat 2 rakaat secara duduk. Nabi duduk lah, Nabi mungkin tak larat ke apa, Nabi duduk, dan tak ada Nabi tutup balik dengan witir. Maknanya Nabi guna witir yang malam tadi tu je. So ada pandangan 2 kat situ. Pandangan ketiga, tak bangun terus. Itu kebumikan aja lah. Kan payah benar nak bangkit. Jadi tuan-tuan boleh nampak lah, untuk preparation kita khususnya Ramadan besok lah. Sekarang ni pun dah boleh dah, tiap-tiap hari boleh witir kan. Lepas isyak pun tuan-tuan boleh witir dah. Tapi dari segi afdalnya witir tu, penutup tu dekat subuh tu, itu yang paling afdal. Habis kita buat malam lepas tarawih tu Ustaz, boleh, sebab waktu dia dah boleh dah masa tu. Cuma kita buat malam tu supaya nak menyelamatkan ramai orang, supaya dia dapat buat malam tu. Sebab besok sebelum sahur tu belum tentu ramai orang boleh buat. Dia ada kaedah lain pula kat situ. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang disebut oleh para ulama. Ada satu macam kisah tak kisah lah, dia macam ni, berlaku di satu tempat lah, saya tak boleh sebut lah tempat tu. Imam tu, dia jadi imam tarawih. Sebulan Ramadan tu biasa di imam ni jenis memang kampung lah, di kampung.
Kemudian 20 hari yang pertama tu, 20 Ramadan pertama, mana 10 pertama, 10 kedua, 20 Ramadan lah. So di imam tarawih, lepas tu diterus imam witir 3 rakaat. Di imam tarawih, lepas tu witir 3 rakaat. Okey lah, macam biasa lah. Masuk je 10 akhir, dia buat pengumuman. Dia kata kita dah masuk 10 akhir, insya-Allah saya akan imamkan tarawih sahaja. Jadi witir saya tak buat, dan tuan-tuan nak buat, buatlah sendiri. Jadi orang tertanya-tanyalah pasal apa 10 awal, 20 awal tu imam boleh imam witir sekali, masuk 10 akhir ni imam tak buat witir sekali, imam buat tarawih je, witir tak jadi imam. Dia kata sebab 10 akhir ni saya nak sembahyang malam, nanti baru saya tutup witir sahur nanti. Dia jadi apa tuan-tuan? Dia akan jadi fitnah lah. Nanti orang mikir pula, habis 20 hari pertama imam tak sembahyang malam ke? Pasal imam buat witir kan? Nampak? Jadi itu saya kata, kita jadi imam kena sedikit. Imam je lah, apa masalah, nanti tutuplah balik macam kita dah ajar tadi tu. Ataupun tak tutup pun tak apa sebenarnya. Dia bukan berdosa, dia sunat sahaja. Sunat meletakkan witir itu penutup semayang malam, bukan wajib. Itu saya kata tadi, kita jadi imam, jadi ustaz, jadi AJK, kena cerdik, kena bijak, tengok situasi keadaan. Ustaz-ustaz berkuliah pun kena cerdik. Kuliah subuh jangan lama-lama. Tu cerdik. Agak-agak tertarik dah sampai nasi ke apa dah hidang, buat tutup je lah, apa tunggu lagi. Kan kuliah subuh kot, kena cerdik kan. Ataupun tuan-tuan jadi imam kuliah maghrib umpamanya, ataupun kuliah subuh, tak kisah. Lepas jadi imam bagi salam, lepas tu kita wirid kan, tok imam wirid, sambil-sambil wirid, tok imam jeling parking kereta ustaz tu, ada kereta ke tak ada. Tengok, ada dah kereta ustaz, kenal tu, rasa kereta ustaz tu. Kita pun steady lah, wirid pun biasa-biasa je lah, sebab dah tahu dah ustaz dah ada. Tapi kalau intai-intai macam kosong je, tak ada pun kereta ustaz ni, maknanya mungkin ustaz tu belum sampai. Jadi apa tugas imam? Panjangkan wirid tu, bagi ruang ustaz tu mungkin tak solat lagi, terlambat bangun, tak sempat ke apa. Itu nama cerdik jadi imam. Sama juga macam kita dijemput ataupun talqin dekat kubur kan. Talqin di kubur ni tuan-tuan, dia ialah macam-macam gaya lah talqin ni, tak apalah, yang penting peringatan tu. Jadi imam yang talqin ni kena cerdik tuan, tengok suasana kan. Kalau dia rasa sekarang ni musim-musim hujan, tak payahlah talqin panjang kan. Nanti orang yang datang tu menggelisah, nanti dia tak dengar dah talqin, asyik tengok langit aja. Ni imam ni bila nak panjang habis doa ni langit dah runtuh dah ni. Lain kali tinggal imam seorang di situ. Kau talqin dah seorang dengan mayat tu kan, pasal orang cabut dah balik, pasal hujan nak lebat, ribut ke apa. Kena bijak tuan-tuan. Sama juga imam yang menikahkan pengantin. Saya benda-benda macam ni memang selalu saya kena alertkan. Imam juru nikah pun kena cerdik tuan. Khutbah nikah jangan terlalu panjang kan. Dan satu itu satulah. Yang kedua, jangan kita beria sangat soal siasat pengantin tu. Tak payah. Kita anggap dia dah tahu sudahlah kan. Sebab kadang-kadang bertanya tu yang bukan-bukan pun ada tak. Kalau ia sangatlah nak tanya, tak payah tanya beria sangat, tanya rukun nikah berapa, tapi tak payah tuan-tuan. Kita anggap dia dah tahu sudah kan. Cuma kita remindkan, insya-Allah saya diberi amanah untuk menikahkan pasangan mempelai ni,
Jadi semua yang hadir ni duduk rapat-rapat sikit dengan pengantin ni, lagi berpeluh kawan tu. No? Kan, duduk rapat-rapat sikit biar kita handle majlis ni sama-sama. Jadi pertama sekali saya mohon pengantin dan semua yang hadir ikut saya, sama-sama kita istighfar. Ini Imam A punya tuan. Jangan tala ke pengantin tu. Sebelum nikah ni nak tanya istighfar boleh? Yang jadi mangsa pengantin lelaki, pengantin perempuan kat belakang tu. Tengah tersimpuh-simpuh kat belakang. Yang lelaki nak pecah peluh, keluar macam-macam ni. Kan? Nak terkencing, terberak semua ada ni. Jadi bila imam tanya, minta pengantin lelaki istighfar boleh? Tak payah tuan. Sama-sama. Itu lebih selamat. Sebab ada dah kejadian sahabat saya buat gitu. Minta pengantin lelaki tolong istighfar boleh? Boleh Ustaz. Cuba sebut istighfar. Istighfar. Mampu diulangnya cakap tu imam tu. Tak kenaya malu kawan tu kan. Jangan tuan-tuan, jangan. Biar imam cerdik sikit, insya-Allah kita nak ambil keberkatan. Kita pun semua ada dosa. Jom ikut saya, sama-sama kita istighfar ramai-ramai. Ini mesti lega banyak tuan. Lega dia. Alhamdulillah bagus Pak Imam ni, selamat aku kan. Sungguh kan. Jadi sama-sama astagfirullahalazim pakai ikut kan. Kita syahadah sekali lagi sama-sama ramai-ramai. Jangan tala ke pengantin seorang je. Dia tengah menggeletar, nervous, takut. Kesian kat dia tuan. Malu satu hal. Dan itu satu. Dan kemudian yang kedua tadi tu, maknanya jangan tanya yang tak payah tanya lah tuan-tuan. Kalau nak tanya pun yang berkait satu sudahlah, berapa rukun nikah, sudahlah. Ataupun apa tanggungjawab suami kan, sudah, cukup lah. Ni tanya kat pengantin berapa rukun melontar jamrah. Mau tak kena tumbuk dengan pengantin tu. Kawan nak menikah bang, bukan nak pergi haji. Tu imam pun kadang satu hal juga. Jadi tuan-tuan, tu satu. Kemudian khutbah jangan panjang. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Saya, Ustaz Salihuddin Nasir, Ustaz Alim Nasir, 3 beradik. Anak buah kami kahwin satu masjid. Yang menikah tu, yang menikahkan tu, Tok Imam tu anak murid kami kan. Kod lah, kod dia nak ulur ke. Ulur tu maknanya, Ustaz minta maaf Ustaz, saya nikahkan pengantin, nanti khutbah Ustaz Rahim ke, Ustaz Saifuddin baca doa ke, Ustaz Alim ke, tak kisahlah. Kod tak ada, dia tapau semua. Dia tapau semua. Kami pun tak kisahlah, tak apalah, kita pun relax je. Tapi dia punya khutbah nikah 45 minit. Ustaz Salihuddin banyak kali cuit, bro, bila nak habis? Entahlah bang, kaki aku benda naik kebas dah ni. Lama tuan. Dah lah nikah lepas asar, terlewat mula kan. Lepas tu dah 6 lebih, dekat 6.45 tak settle lagi. Bihun kat luar dah sejuk. Lepas tu geng solat maghrib pula nak datang. Kita duk risau bihun tu. Bukan nikah ni, lantak dia tu bihun tu. Kan, saat lagi geng maghrib tibai dulu, tinggal talam je lah. Ya betul-betul hari tu kami manik angin sungguh tu. Masing-masing gila kepala lah kan. Tak fakih lah. Dah lah petang lewat, lepas tu kau buat panjang-panjang khutbah ni, tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Saya pernah lah diberi ruang untuk khutbah nikah kan. Anak murid, anak saudara kahwin, minta ustaz khutbah boleh? Saya memang ambil tak payah lama, 5 minit je. Kita cerita tanggungjawab pengantin dan kita bantai sekali pengantin lama yang datang. Itu je kan. Mak bapak yang datang, lepas tu anak saudara ke siapa, waris-waris yang datang ramai-ramai, dengan kadang-kadang pakai teruk pada pengantin lagi. Time tu nak bantai sikit kan, jaga adab, jaga aurat.
tanggungjawab suami isteri begitu, ada toleransi sikit dah lah, tak payahlah cerita entah ke mana-mana hala. Jadi tuan-tuan, ini namanya fakih, bijak. Jadi kita jadi orang ni kena smart, kena bijak lah, kena cerdik lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu benda dia. Mana yang melibatkan witir tadi, itu antara persoalan utama yang selalu berlegar dalam kepala kita kan. Boleh tak buat sekali lagi, ataupun tak baca surah tak apa ke, ataupun 3 rakaat 1 salam boleh ke, macam tu. Baik, kemudian dia kata tadi, jika ia solat lebih dari 3 rakaat, yang standard 3 lah, maka bolehlah ia membaca pada rakaat selain dari yang 3 tadi, mana rakaat ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, apa-apa surah atau ayat Quran. Jika lagi panjang itu lebih afdal. Surah tu kalau lagi panjang lagi afdal lah. Dan pada 3 rakaat yang terakhir, surah yang disebutkan di atas tadi, katalah dia buat 7 rakaat, contohlah. So 4 rakaat yang pertama tu lepas Fatihah dia bolehlah baca surah apa pun. 3 yang terakhir tu dia baca macam tadi tu, Sabihis, kuliah, lepas tu 3 kul. Dia buat macam tu lah. Itu yang terbaik. Ataupun apa surah pun tak ada masalah, tak baca surah pun tak apa. Kita baca Fatihah begitu aja. Baik, kita sikit lagi. Mengerjakan solat witir di bahagian akhir malam. Akhir malam, makna hujung dekat nak subuh tu, adalah lebih afdal bagi orang yang biasa bangun ibadah di tengah malam, yang mana jarang sekali ia terluput dari mengerjakan solat sunat itu. Jadi bagi mungkin kita yang biasa dah bangkit tahajud, so afdalnya witir kita ujung lah. Tapi macam kita pun boleh rasa kan, macam kita kata, ya Allah Ustaz, hari ni rasa letih sangat ni, besok tak tahu dapat bangkit ke tak. So kita witir lah lepas isyak, boleh je. Lepas tuan-tuan semayang ba'diyah, sambung je witir 1 ke 3 ikut tuan-tuan. Kalau kita rasa macam besok ni macam berat nak bangkit ni, contoh kan, kita boleh rasa tuan, badan kita kan, kadang kita rasa kuat, kadang kita rasa tak berapa nak kuat nak bangkit, boleh, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang yakin dia boleh bangkit tu, afdal dia buat witir tu di hujung malam. Tetapi bagi orang yang tidak biasa, bolehlah ia kerjakannya sebelum ia tidur. Dan yang demikian itu adalah baik dan lebih utama baginya. Bagi orang tak biasa bangun malam, yang utamanya dia buatlah solat witir itu lepas pada sembahyang isyak. Boleh, tak ada masalah. Sekiranya ia telah pun berwitir sebelum tidur, lalu ia terjaga di tengah malam pula dengan maksud hendak bersolat witir, solat sunat lain, maka bolehlah ia solat seberapa banyak yang ia kendaki, sedang witirnya yang mula-mula tadi telah pun sempurna dan memadai. Jadi dalam kitab ni dia ambil pandangan kedua tadi lah, mana tak perlu dah sama-sama witir lain dah. Kita dah settle lah malam tadi tarawih tu dengan witir 3, bangun sahur tu buat je lah sunat apa pun, sebab witir kita dah komplit dah malam tadi. Tapi kalau kita rasa tambahlah macam yang kita ajar tadi tu, kan? Itu dia punya kaedah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya sambung sikit lagi, boleh tak? Sikit sikit je, tajuk tu pendek je. Baik, yang kedua ataupun tajuk kecil berikutnya, solat sunat duha. Nanti kita jumpa pula solat tasbih. Tasbih tu bulan depan lah. Baik, di antara solat sunat yang harus dipelihara ialah solat sunat duha. Sekurang-kurang duha itu adalah 2 rakaat, dan sebanyaknya adalah 8 rakaat, dan pada setengah kaul atau pandangan menyatakan sehingga 12 rakaat. Kita nak sembang duha ni 2 boleh, 8 boleh, 12 paling tinggi lah.
Dia genaplah dua-dua. Manakala kelebihannya sangat-sangatlah besar. Waktu yang paling afdal untuk mengerjakan solat duha ialah setelah berlalunya sedikit dari 1/4 siang. Waktu duha ni mula bila? Setengah jam, lebih kurang lah, setengah jam 35 minit selepas terbitnya matahari. Katalah matahari terbit 7 suku, contoh 7.45 dah boleh lah semayang duha. Waktu tu dah ada. Afdalnya bila berlalu 1/4 siang. Maksud dia lebih kurang lah 9 pagi, 10 pagi, itu waktu yang afdal. Lebih kurang timing dia macam tu. 8 lebih ataupun 9, 10 pagi itu waktu yang afdal kita solat sunat duha. Dan waktu dia tamat bila? Beberapa minit sebelum masuknya zuhur. Lebih kurang kita letaklah, nak lebih selamat letaklah setengah jam. Contoh zuhur sekarang ni lewat kan, 1 dekat 1.30, pukul 1 tu habislah waktunya. Lebih kurang macam tu lah. Baik, Nabi SAW bersabda, saya bacakan maksud hadis. Setiap anggota kamu pada setiap hari dapat melakukan sedekah. Nabi kata setiap anggota tubuh ni ada hak sedekah yang kita boleh buat. Kerana pada setiap tasbih itu sedekah. Kita tasbih, sebut subhanallah tu nama dia tasbih. Bukan tasbih yang pegang biji tasbih tu kan. Tasbih tu maknanya kita sebut subhanallah. Itu dapat pahala sedekah. Nabi kata setiap tahmid kita memuji Allah, alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Setiap tahlil itu sedekah, kita sebut la ilaha illallah, itu juga pahala sedekah. Kemudian setiap takbir itu juga sedekah. Takbir ni kita sebut Allahu Akbar. Dan menyuruh berbuat baik adalah sedekah. Kita ajak atau sebarkan kebaikan, dapat pahala sedekah. Contoh ajak buat baik ini senang je, sebar kebaikan lah. Masuk dalam grup mana-mana, jangan lupa jom kuliah maghrib malam ni, dah settle. Itu nama dia sebar kebaikan. Ataupun kita tahu ada program subuh macam Jumaat yang banyak orang tengah buat sekarang. Pagi ni pun buat kali kedua, Masjid Dato' On JB dipanggil subuh Jumaat 2.0. Entah menjelah buah nama apa pun kan. Sebab yang first minggu lepas 12,000 2 kali subuh, ramai sangat. 2 kali orang sembahyang subuh, makanan pun kejap je licin. Sate 5,000 batang tu kan. Orang Johor kan bukan ni pagi-pagi buta makan sate kan. 5,000 batang tinggal lidi kan. Orang lapar tu kan. Lepas tu dengan hujan sikit kan, geng motor yang konvoi pun banyak yang tak dapat masuk. Jadi diorang tak puas hati lah, diorang bincang balik, diorang repeat pagi ni 27 hari bulan, pagi ni. Besok Masjid Seksyen 27 Shah Alam Al-Munawarah, tempat saya kuliah bulanan situ, diorang buat subuh. Dia buat family subuh, subuh Jumaat. Family subuh, subuh Jumaat. Dia berkolaborasi bekerjasama dengan Radio IKIM. Dia buat grand lah. Diorang buat besok 28 hari bulan, dia buat subuh Jumaat dengan DJ IKIM, semua adalah kebanyakan. Lepas tu jemput imam khas, siapa nama dia? Syekh Karim, bukan Rahim Nasir, Syekh Karim. Aku jadi imam tak sedap tu kan, Syekh Karim, imam macam imam Mekah tu lah, imam masjid negeri tu. Lepas tu tausiah tazkirah Ustaz Syarizan Daud, sahabat saya. Kemudian lepas sarapan semua, brisk walk 5 km. Jalan kaki kan, jalan santai-santai dengan pelikat jubah tu 5 km. Baru cantik lah. Benda elok sebar, jangan kecam. Banyak orang kecam
alah ini trend je ni, esok tak ada lah. Trend pun trend yang baik, apa masalah dia? Ada orang kecam dia lah pergi tu sebab nak makan sate tu. Kau tahu mana niat orang. Ada orang kata awal-awal dulu kan, dia kata tu ramai-ramai tu nak selfie dengan Alif Sata tu. Biarlah orang nak buat apa pun, benda elok kan. Ada orang petikai, kenapa subuh Jumaat katanya, kenapa tak maghrib Jumaat? Ada je niat jahat dia tu. Kan, maghrib ni senang bang, subuh ni yang susah. Maghrib orang boleh bangkit lah, senang. Subuh ni, maghrib tu orang dah bangun dah. Jarang orang tidur lepas asar ni, gila tu. Jadi maghrib tu orang dah senang, orang bekerja, balik kerja terus pergi surau aja. Itu pun tak macam Jumaat juga kan. Subuh tu yang payah. Jadi tuan-tuan, Nabi kata kita suruh orang buat baik, itu namanya sedekah. Melarang berbuat jahat juga adalah mendapat pahala sedekah. Mana kita cegah, tegur, itu dapat pahala. Dan memadailah kata Nabi menggantikan semua yang disebut pahala-pahala sedekah tadi hanya dengan kamu mengerjakan 2 rakaat pada waktu duha. Allahu Akbar. Ini antara kelebihan waktu duha, ibarat kita dapat pahala sedekah yang begitu hebat. Semua tadi yang Nabi sebut tu, semua tu dirangkumkan dalam duha 2 rakaat saja. So kalau kita tak mampu nak buat semua-semua tadi tu, buatlah sembahyang duha 2 rakaat pun tak apa dah kan. Kalau kita mungkin jarang, saya ke jarang buat duha, contohlah kita start hari ni dapat dah kelebihan ni, saya nak buat lah ustaz, pelan-pelan, tak apa, tak apa, buat pelan-pelan tu kan. Baik, akhir sekali Nabi sebut sabda Nabi yang lain, man hafaza ala syafa'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Siapa yang memelihara 2 rakaat semayang duha, dijaga elok-elok, nescaya terampun segala dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni gambaran banyaknya dosa kita lah, macam buih tu. Sembahyang di waktu ini juga dinamakan dengan sembahyang awwabin, dan kelebihannya sama seperti sembahyang antara maghrib dan isyak. Maksud awabin tu apa? Kembali kepada Allah Ta'ala pada masa yang lalai. Waktu duha ni waktu kita lalai lagi, nak pergi pasar lah, nak berkebun lah, nak begitu nak begini. Waktu maghrib isyak pun itu antara waktu yang orang mudah lalai. Itu nama dia solat awabin. Kedua waktu itu adalah sembahyang duha dan waktu maghrib dan isyak termasuk waktu yang manusia lalai. Waktu yang pertama iaitu waktu duha itu kerana manusia bertungkul lumuh mencari sari hidup dan keuntungan dunia. Waktu pagi-pagi ni orang pergi pasar, bekerja macam-macam. Manakala waktu kedua adalah kesibukan manusia hendak kembali ke rumah masing-masing untuk menjamu selera. Biasa waktu maghrib tu orang makan kan, lepas maghrib. Oleh itu barang siapa yang kembali kepada Tuhan, maknanya dia dapat buat 2 rakaat pada 2 waktu itu dan menyediakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya, nescaya mendapat kedudukan yang tinggi pada sisi Allah. Jadi cerita akhir kita pagi ni tuan-tuan, pertama sekali jaga solat sunat witir kita. Cubalah buat kalau boleh tiap malam lah, ataupun malam-malam mana yang kita mampu buat, kita cuba buat. Yang kedua tadi sembahyang sunat duha, kita jaga dengan baik. Ada ruang, kesempatan kita buat, niat kerana Allah. Apa habuan Allah bagi rezeki ke apa benda, itu cerita lain lah. Itu Allah punya kerja. Jangan niat sembahyang duha nak murah rezeki. Biar kita niat sembahyang duha tu kerana Allah. Rezeki tu Allah atur lah elok-elok kan. Itu kerja dia. Kerja kita buat yang terbaik, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh kita share sedikit untuk pagi ini. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir. Terima kasih juga 700 lebih yang menonton live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama.
InsyaAllah ada rezeki kita jumpa jadual kita bulan depan, bulan Syakban bulan depan, insyaAllah biiznillah. Dan terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir. Dan sebelum saya tangguh, seperti biasa ada dua perkongsian ringkas. Yang pertama, kutipan tabung kebajikan. Khususnya saya nak bantu student kita di Mesir lah. Dah 3 hari dah WhatsApp tuan. Nak bayar duit sewa apa semua kan. Saya tak dah bagi pasal pun ada kan, tak banyak lagi kita nak bagi. Jadi insya-Allah kita boleh bantulah. Dan juga pembinaan tahfiz Al-Fadhil Ustaz Farhan kita lah dekat Sungai tabung ada di kursi pun ada QR code juga kalau tuan-tuan nak scan apa semua. Baik, saya ucap terima kasih pada tuan-tuan yang menyumbang. Mudah-mudahan Allah rezekikan yang lebih baik daripada itu insya-Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, mungkin telah diwawarkan juga dalam grup jamaah surau kita. Pagi ini saya bawa jualan buah anggur. Alhamdulillah ada stok balik. Dan anggur kali pertama saya jual anggur jenis yang macam tu. Saya dah 4-5 bulan dah jual anggur ni, selalu anggur bulat gitu je. Tapi rezeki baru ni dapat yang panjang tu. Panjang macam jari kelingking tu. Itu sedap pula, saya rasa nak makan itu lebih sedap dan lebih mesra. Dia sedap kunyah sikit-sikit kan. Kalau hak bulat tu terus beluk gitu hak ni boleh kunyah sikit-sikit kan. Dia panjang tu. Sekali tengok, saya tengok macam kurma apa dia. Panjang dia macam kurma. Jadi yang kita dapat baru ni daripada Australia, anggur Australia. Dia panjang, tak ada biji, kala hitam dan crunchy lah insya-Allah. So pagi ni ada saya bawa sikit, ada balance lagi 29 pack. Ada sikit lah, insya-Allah cukup kot. Jadi tuan-tuan kena habiskan lah pagi ni. Itu je lah, jangan angguk-angguk Jadi tuan-tuan simpan dalam peti ais, lepas tu makan, memang sedap lah kan. Orang lalu sambil pejam mata memang tak nampak tu kan, memang sedap. Yalah, sebab sedap tu kita pejam mata lah, menghayati kesedapan dia tu, keangguran dia tu. Cuma harga dia satu pack tu dia mahal sikit lah. Mahal tak mahal pun RM25 tu. Sebab modal dia keras sikit lah, modal dia tinggi sikit berbanding yang anggur bulat tu. Bulat tu kita jual 20 lah. Tapi yang dia mahal sikit, 25. Jadi kalau nak senang, tuan-tuan beli 2 je lah. 2 RM50. Senang nak kira, itu je. Jadi saya buat keluar, saya letak sebelah meja makan tu, sambil-sambil makan kan, siapa nak beli ambil lah. Ambil dan bayar. Jangan ambil gitu je. Ini bukan sedekah jariah. Tolonglah ustaz sikit. Jadi tuan, macam biasalah, tak bawa duit boleh hutang dengan kawan-kawan, ataupun QR code lah, QR code pun boleh insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih, selamat beramal, selamat berhujung minggu. Macam-macam program kita Sabtu Ahad ni insya-Allah. Batu kek pun dah reda sikit. Saya lalu tadi pun clear, tak ada apa. Subuh okey lah, siang mungkin jam sikit kan. Baik, insya-Allah tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa mungkin malam ni lah kot, baca Al-Mulk ke macam mana. Nanti kita roja insyaAllah.